Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, hari ni saya nak tunjukkan pada anda bagaimana kita nak lakukan proses untuk kita cuci kita punya gabus ni. Okey, yang mana dalam ni kita ada ikan yang berusia dah nak masuk 3 bulan. Jadi kita perlu cuci bahagian dalam ni, dan hari ni saya akan bagi tips bagaimana untuk anda jaga kita punya kolam ni agar lebih bersih dan juga tidak tercemar dengan kotoran seperti amonia dan nitrat. Okey, jom kita sama-sama tengok. Okay, so untuk memastikan kesihatan ikan, kalau anda tengok di sini, memang rata-rata ikan ni dalam keadaan alhamdulillah sangat baik. Okay, jadi kalau anda tengok di sini saya baru breed lagi, okay, Avatar Gold, okay, kita breed lagi Koi Copper, dan kita dekat sini memang dah terdapat banyak lah kita punya fry, antaranya Platinum White, okay, Avatar Gold ataupun Avatar Copper Gold, dan juga ini adalah Hellboy. Di sini kita ada Galaxy, dan hari ini saya akan tunjukkan kepada anda. Kalau anda tengok sekarang ni, di sini saya dah lakukan proses mengeluarkan kita punya ikan, okey, yang mana ikan dalam ni yang berusia 1.5 bulan, okey, yang di dalam ni dah nak masuk ke 3 bulan. Okey, kita akan cuci kolam ni. Yang penting sekali adalah proses pertama yang perlu kita buat adalah kita keluarkan ikan daripada tong ni, masuk ke dalam baldi ataupun mana-mana bekas untuk kita rehatkan ikan ni sementara waktu. Sebaiknya jangan cuci kita punya dasar kolam kalau lah berkelodak ataupun kotor macam ni. Okey, macam ni saya hanya cuci setiap sebulan sekali, okey. Sebab kita ada gunakan satu produk yang dipanggil sebagai PSB, yang mana PSB ni mengawal kadar kotoran dalam air ni, menghuraikan amonia dan nitrat, okey. Dan juga kita punya proses untuk kita lakukan proses menukarkan air perlu walaupun tempoh yang agak lama, sebab kita nak menjamin kualiti dan kesihatan ikan kita. Kalau anda tengok sekarang ni, ikan dah nak masuk ke proses untuk mutasi. Jadi kita perlu lakukan proses untuk menggantikan air supaya ikan kita dapat membesar lebih cepat. Yang mana hari ni kalau anda tengok saya gunakan sauk. Anda boleh gunakan sama ada sauk yang jarang ataupun sauk yang macam ni. Okey, hari ni saya gunakan sauk yang agak rapat macam ni supaya kita nak sauk masuk sekali dengan kotoran untuk kita ambil keluar. Okey, yang kedua hari ni kalau anda tengok dalam bekas ni, saya dah sediakan air yang bersih. Jadi kalau anda tengok sekarang ni saya akan sauk. Okey, ini adalah anak-anak giant, okey, yang berusia lebih kurang 2.5 bulan. Okey, nak masuk ke 3 bulan. Jadi kita masukkan dalam bekas macam ni. Okey, untuk kita cuci bekas yang besar nanti. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, apabila kita masukkan ikan macam ni di dalam bekas yang berasingan, potensi untuk ikan mati di dalam bekas ni agak rendah. Kalau anda bandingkan anda cuci bahagian dasar kolam, ikan masih ada di dalam bekas ni, jadi kotoran masih belum sepenuhnya boleh dicuci daripada kolam. Jadi anda perlu keluarkan ikan dulu, okey, masuk ke dalam bekas yang berasingan. Nanti kita akan gosok bahagian dasar kolam, kita akan flushing keluar ke semua air yang ada dalam kolam ni, dan kita akan masukkan air baru. Nanti saya akan tunjukkan proses bagaimana saya sedut kita punya kotoran di dalam ni, dan kita akan masukkan air yang baru. Kita letakkan kita punya ikan-ikan yang kita sauk di ke bahagian sebelah sini, yang mana anda tengok sekarang ni dalam kita punya gabus ni, ikan ni dah berada dalam bekas ni selama lebih kurang 2 minggu lebih. Okey, tapi kalau anda tengok bahagian bawah ni memang kotoran sangat-sangat kurang. Okey, jadi apakah bahan yang kita gunakan, sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Kalau anda tengok sekarang ni, proses yang saya nak lakukan sekarang adalah saya nak keluarkan kotoran yang ada di dasar kolam dulu, yang mana saya dah sauk kotoran yang ada dalam ni. Nanti kita akan gunakan kita punya berus, okey, untuk kita gosok bahagian dasar kolam supaya lebih bersih, dan kita akan sedut menggunakan pipe, okey, untuk kita drainkan air di dalam bekas ni, dan kita akan isi dengan air yang baru. Gosok dulu bahagian dasar kolam ni sampai bersih, sebab ini adalah antara rutin yang perlu kita buat, okey, untuk pastikan yang kedudukan ataupun keadaan di dalam kolam sentiasa bersih untuk menjamin kesihatan ikan. Jadi ingat, kalau anda menternak ikan laga, okey, apa yang diperlukan oleh ikan laga hanyalah air yang bersih dan makanan yang cukup. Selain daripada tu, memang kalau anda nak masukkan sebarang produk ataupun sebarang ubat, okey, untuk menjamin kesihatan ikan, itu adalah lebih baiklah, okey. Tetapi kalau anda yang mungkin ingin melakukan proses ni secara semula jadi, sebaiknya kita perlu jaga air, kualiti air dan juga kualiti kolam kita. Dan yang seterusnya, anda perlu bagi makan, jangan sampai mencemarkan keadaan di dalam kolam, iaitu kalau anda bagi makan secara berlebihan, mungkin makanan tersebut akan mencemarkan kolam ni. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah antara air hijau yang mana terdedah kepada cahaya matahari, dan air akan bertukar menjadi hijau lah dengan kotoran yang ada dalam ni. Nanti kita akan buang kerana ini adalah antara punca penyakit kepada ikan kita.
Sekarang ni saya dah habis cuci bahagian dasar kolam dan juga bahagian dinding kolam, yang mana air dalam ni memang menjadi keruh lah. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita gunakan pipe ni untuk kita drain keluar air kotor di dalam ni. Itu cara yang pertama kalau anda nak buat. Yang kedua, anda perlu pastikan yang bahagian dalam ni memang tak ada ikan, sebab pipe ni mungkin boleh menyedut kalau ada ikan yang kecil di dalam bahagian ni, jadi berisiko untuk menyebabkan kematian kepada fry ataupun anak ikan. Jadi saya nasihatkan kepada anda, asingkan dulu ikan daripada tangki ni sebelum anda cuci. Yang keduanya, kalau anda tengok macam tangki yang kecil ni, anda boleh terus tuang lah, dan anda perlu cuci, basuh, dan selepas ni kita akan gantikan dengan air yang baru. Saya akan tunjukkan macam mana saya setting air dalam bekas ni. Setelah sejam kita boleh masukkan kembali ikan ke dalam bekas ni nanti. Okay, so sekarang ni proses kita drain atau keluarkan air daripada dalam kita punya gabus ni dah pun habis. Kalau anda tengok sekarang ni, okay, bahagian dalam ni kita dah cuci. Okay, walaupun memang dasarnya berwarna hijau sebabkan oleh air yang lama, okay, dan juga bekas lumut yang ada dalam ni, tak jadi masalah. Apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu setting air yang baru. Okay, yang mana hari ni saya akan gunakan garam biru dan juga hypocrystal. Okay, untuk bekas yang kecil macam ni, gabus yang kecil macam ni, kita akan gunakan 2 biji hypocrystal dan kita akan masukkan 2 sudu garam biru. Okay, yang bawah ni, okay, lebih besar sikit gabus yang bawah ni, kita akan pakai 3 biji hypocrystal dan kita akan masukkan 2 sudu garam biru juga, dan kita akan masukkan air dalam ni. Okay, ini adalah 2 bahan yang kita perlukan. Tujuan kita masukkan hypocrystal adalah untuk menetralkan klorin, okay, di dalam air kita nanti, dan juga garam biru ni digunakan untuk membunuh dan mengawal bakteria di dalam bekas kita punya tangki ikan ni. Ataupun kalau anda yang masih tertanya-tanya apakah bahan lain yang perlu kita masukkan selain daripada garam biru ataupun hypocrystal ni, mungkin setengah anda boleh menggunakan tension gone, okay, boleh menggunakan anti-klorin untuk dimasukkan menggantikan kita punya hypocrystal. Tapi saya lebih sukakan hypocrystal ni sebab lebih mudah untuk kita ukur dia punya sukatan. Okay, yang mana 2 biji ni, okay, 2 biji hypocrystal ni, okay, kalau anda tengok sekarang 2 biji kita akan masukkan ke dalam bekas, okay, bekas ni, dan kita akan masukkan 3 biji, okay, di dalam setiap bekas yang di bawah. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, kita akan masukkan 3 biji, okay, di dalam bekas ni. Satu, bekas yang kedua, kita akan masukkan juga 3 biji, okay. Di dalam bekas yang ketiga juga kita akan masukkan sebanyak 3 biji hypocrystal. Okay, ini sudah memadai untuk kita setting air untuk kita punya kolam yang bersaiz macam ni lah, gabus ni. Okay, kita masukkan 2 sudu garam biru. Okay, tujuan garam biru ni memang sangat sesuai lah untuk yang saya gunakan setakat ni, untuk ke semua jenis ikan yang ada di mini farm ni. Kalau tengok sekarang ni kita pakai 2 sudu untuk bekas yang macam ni, dan kita akan gunakan sukatan yang sama, 2 sudu untuk bekas yang atas juga. Okay, kita akan masukkan 2 sudu. Untuk yang bahagian bawah yang last ni pun kita akan masukkan 2 sudu, dan kemudian kita akan masukkan air pipe direct ke dalam ni. Okay, untuk tempoh lebih kurang sejam. Sebenarnya kita dah boleh gunakan apabila kita punya hypocrystal dah larut, tapi saya akan ambil masa lebih kurang 3 ke 4 jam untuk mematikan dulu air ni, dan kemudian kita akan masukkan balik ikan kita ke dalam tong gabus yang telah kita setting air ni tadi. Okay, so untuk dalam episod kali ni, kalau anda tengok di hadapan saya ni, ini adalah PSB. PSB ni adalah salah satu bahan yang saya akan gunakan dalam kita punya kolam ataupun dalam kita punya tangki ikan laga kita. Yang mana PSB ni adalah photosynthetic bacteria, ataupun setengah akan memanggil dengan nama photosynthesis bacteria. Yang mana kegunaan, kalau anda tengok di sini, PSB ni adalah digunakan untuk mengekalkan kualiti air, okey, di dalam kolam tanah, ataupun digunakan untuk menjernihkan air dalam kolam ni. Okey, dan juga PSB ni kalau anda tengok memang tak berbahaya pada hidupan akuatik, termasuklah ikan. Yang mana PSB ni dia lebih kepada berfungsi untuk menguraikan amonia dan juga nitrit di dalam air. Dan juga PSB ni adalah bakteria baik yang digunakan untuk mengawal kita punya air supaya lebih jernih, dan juga menghapuskan amonia di dalam air yang menyebabkan ikan lebih cerdas dan mengelakkan penyakit untuk ikan kita. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, memang di sini saya dah masukkan segala butiran di sini. Untuk anda yang masih baru,
dengan PSB ni, bau PSB ni sangat busuk kerana PSB ni adalah bakteria yang kita peram selama 2 bulan untuk mendapatkan bakteria baik yang dipanggil PSB ni. Kalau tengok, ini adalah contoh PSB yang akan saya gunakan. Okey, untuk satu tangki macam ni, okey, anda perlu tuang di seluruh bahagian kolam untuk memastikan yang kolam kita ni, okey, terjaga dari segi bakteria, yang mana bakteria baik ni akan memakan bakteria jahat dan juga menguraikan najis ikan, yang mana nitrit dan juga amonia akan dapat diuraikan. Kalau anda tengok di dalam bekas yang akan saya tunjukkan kepada anda nanti, okey, anda akan dapat lihat yang kolam kita di bahagian dasar akan lebih bersih, yang mana makanan ikan yang tersisa ataupun najis ikan yang tersisa akan dimakan oleh bakteria ni. Sebagai contoh, kalau anda tengok di sini, ini adalah antara kolam yang saya dah masukkan ikan ni selama lebih kurang hampir sebulan. Okey, pada usia ikan ni sebulan saya masukkan ke sini. Sekarang ni usia ikan ni dah menjangkau sebulan 3 minggu lah. Okey, lebih kurang 3 minggu. Air lebih kurang 3 minggu dalam ni. Kalau anda tengok, memang najis ikan tak nampak di bahagian bawah. Sebaliknya, lantai hanyalah hijau disebabkan oleh sinar matahari. Sama juga dengan yang ini. Ini kalau anda tengok, sebelum ni video saya tunjukkan kepada anda proses bagaimana kita sedut bahagian bawah. Tetapi setelah saya gunakan PSB, kita dah tak perlu lagi cuci bahagian dasar kolam. Sebab PSB ni digunakan untuk membantu mencuci bahagian dasar kolam dan juga memastikan yang air kolam sentiasa bersih dan juga terjaga daripada bakteria jahat dan juga amonia yang boleh mencemarkan air kita dan menyebabkan ikan sakit dan juga ikan mati. Jadi anda boleh cuba PSB ni, saya ada masukkan dalam Shopee dan anda boleh direct berhubung dengan saya. Okey, kalau anda nak mendapatkan stok PSB untuk anda cuba, okey, bagi anda yang menggunakan kolam seperti ini, anda boleh cuba kaedah yang saya tunjukkan, yang mana kalau anda nak masukkan sekadar 5 ml sudah cukup untuk satu kolam ataupun satu tangki yang sebesar ini. So sekarang ni, setelah kita masukkan garam biru, kita masukkan hypo dan juga kita masukkan PSB ke dalam bekas ni, kita akan masukkan air sehingga ke separuh kolam dan kemudian kita akan mula biarkan air ni selama 3 ke 4 jam sebelum kita masukkan ikan. Okey, so sebagai contoh, kalau anda tengok, ini adalah antara contoh kolam yang menggunakan PSB. Di bahagian dasar kolam, saya lebih fokuskan kepada anda dari segi kejernihan air dan juga dasar kolam yang lebih bersih berbanding dengan kolam yang tidak menggunakan PSB seperti 3 ke 4 kolam yang saya tunjukkan kepada anda tadi. Itu adalah contoh kolam yang saya biarkan untuk saya kongsikan dengan anda bagaimana kita nak gunakan PSB. Ini pun sama, kalau anda tengok, air masih bersih walaupun telah dimasukkan ikan selama lebih kurang 2 minggu. Okey, jadi tak terdapat najis ikan yang banyak pada bahagian bawah. Okey, kalau anda tengok di dalam suteng ni pun, okey, di bahagian bawah ni, okey, kalau anda tengok, memang air ni saya dah tak tukar selama seminggu. Okey, air masih lagi dalam keadaan berwarna jernih dan juga dasar kita punya SU tank ni memang kalau anda tengok, okey, lebih terurai dari segi permukaan bawah. Okey, hanyalah terdapat beberapa kesan najis ikan, yang mana saya perlu masukkan setiap 3 hari PSB ke dalam bekas ni untuk mengawal keadaan air kita di dalam ni. Dan juga kalau anda tengok di dalam bekas ni, inilah antara contoh bekas yang saya gunakan untuk masukkan ikan. Okey, di bahagian sini kalau anda tengok, okey, anak avatar ni, okey, di bahagian bawah saya telah masukkan lebih kurang 3 minggu. Okey, permukaan bawah ni masih lagi bersih. Kalau anda tengok di bahagian atas, kita gunakan big cup. Ini air yang baru saya salin, saya baru gantikan air ni. Ini yang baru, ini yang telah saya biarkan selama seminggu. Kalau anda tengok bahagian bawah, okey, bahagian bawah lebih bersih lah kalau anda tengok berbanding dengan kalau anda tak menggunakan PSB. Memang permukaan bawah ni akan lebih berkelodak dan najis ikan akan nampak lebih banyak di bahagian bawah setelah seminggu. Sebab bahagian yang kecil ni, dalam bekas yang kecil, ikan akan mudah mendapat penyakit akibat air yang tercemar sebab kuantiti air yang sedikit, dan makanan juga boleh menyebabkan air ni tercemar. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, ke semua bahagian ni saya dah gunakan PSB. Jadi dalam tempoh seminggu memang alhamdulillah kita dapat tengok result dari segi penggunaan air. Memang kita tak perlu kerap ganti air, tetapi bagi saya, walaupun penggunaan PSB ni baik untuk mengawal kualiti air, tapi kita masih tetap kena tukar air setiap seminggu sekali untuk memastikan kesihatan ikan dan juga kualiti ikan kita lebih baik. Berbanding kalau anda tak gunakan PSB, mungkin anda perlu salin air setiap 3 hari sekali di dalam bekas yang kecil seperti ni. Sebab bekas kecil ni memang mudah tercemar kalau anda
bagi makan makanan yang banyak, dan juga najis ikan ni juga akan menyebabkan air ni cepat tercemar. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, alhamdulillah ini adalah proses yang mungkin saya boleh kongsikan kepada anda, yang mana daripada kita salin air kolam, kita masukkan garam biru, kita masukkan hypocrystal, dan juga kita masukkan PSB sebagai pengawal untuk kita punya air di dalam kolam. Kalau tengok sekarang ni, alhamdulillah proses kita dah pun selesai. Saya dah masukkan air yang baru dalam ni. Okey, jadi kita setting air yang baru dan kita akan masukkan balik ikan-ikan kita masuk ke dalam bekas ni. Jadi untuk anda yang mungkin anda tak pernah melakukan proses ni, ini adalah antara contoh yang mungkin anda boleh lakukan untuk memastikan yang ikan anda sentiasa sihat dan juga pembesaran ikan di dalam keadaan yang baik. Ini adalah teknik, jadi anda perlu bagi makan yang cukup untuk ikan, dan juga anda perlu pastikan kualiti air sentiasa terjaga untuk kesihatan ikan. Jadi saya harapkan tips ini berguna untuk anda. Selamat mencuba dan kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Better Channel. Assalamualaikum.